Baik, boleh mula siapa nak mulakan? Hari ini kita belajar hadis yang ke-1106. Ya. 1106 an Ibni Abbas. Silakan, bab tolak. Saya lah Ustaz. Okey, sila. 1106 dari Ibnu Abbas, ia berkata, Abu Rukanah telah talak Umi Rukanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, rujuklah kepada istrimu. Ia jawab, sesungguhnya saya telah talak dia, talak 3. Sabdanya, aku sudah tahu, rujuklah kepadanya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud. Baik, satu lagi. 1107 dan pada satu lafaz bagi Ahmad, Abu Rukanah telah talak isterinya di satu majlis 3 kali, lalu ia berduka cita atasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya yang demikian itu talak 1, tetapi di dua sanad itu ada Ibnu Ishaq, sedang ditentang dia ada pembicaraan. Baik, catatkan dulu ya. 1106 dengan 1107 satu hukum ya. 1106, 1107. Hadis boleh dipakai. Matan, talak 3 sekali ucapan itu dianggap satu. Dianggap satu. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Baik, kita tengok semula hadis ini. Dia mengenai Ummu Rukanah. Ya, Ummu Rukanah. Atau dikatakan ya, si Rukanah. Ya, Rukanah. Jadi, dia ditalak oleh suaminya 3 kali dengan satu majlis. Mana satu majlis satu masa. Ya. Ditalak ya, talak 3 pada satu masa. Jadi ya, suami ini berjumpa dengan Nabi ya, dan dia rasa sangat menyesal, sangat berduka cita kerana dia sudah tercakap talak 3 ya. Jadi Nabi kata, rujuklah kepada isterimu ya. Sesungguhnya ya, ia jatuh 1 talak. Faham tak? Maknanya kalau seseorang itu dalam satu masa dia kata aku talak engkau dengan talak 3. Satu masa, ya. Dalam hadis ini, 2 hadis ini menerangkan bahawa jatuh 1. Kenapa jatuh 1? Sebab Quran tiap tak talak ada rujuk. Talak ada rujuk, talak ada rujuk, talak sekali lagi tak rujuk. Kenapa tiba-tiba 3 talak terus tak rujuk? Jadi dah menyalahi Quran. Ya. Quran satu talak ya, mana ada rujuk. Ya. Sampailah talak yang kedua masih ada rujuk. Yang tak ada rujuk ni talak ketiga. Ya. Itu tak ada rujuk lagi. Jadi Abu Rukanah ini atau bapa si Rukanah ini dia susah hati ya, sebab dia sudah tercakap talak 3 ya. Jadi kalau seandainya terjadi kepada keluarga kita, ni keluarga ya, kalau seandainya terjadi pada keluarga kita ya,
berlaku begini, maknanya dia talak 3, maka nasihatkanlah kepada dua pasangan itu. Kalau dia nak mendaftar, cakaplah talak 1, jangan talak 3. Kalau mendaftar talak 3, dicatat talak 3 di negara kita macam tu. Talak 3 dijatuhkan talak 3, tak ada rujuk lagi. Di negara kita macam tu. Jadi, kalau boleh kita nasihatkan kau cakaplah talak 1 berdasarkan hadis ini. Kau tunjukkan hadis ni, berdasarkan hadis ni, talak 3 jatuh 1. Jadi bila daftar tadi, cakaplah talak 1, jangan talak 3. Sebab apa? Bila talak 3, mungkin dia akan menyesal dan sebagainya, tak pernah berlaku talak. Jadi setelah talak 3 kan susah. Proses tu susah, dan dia tidak boleh rujuk lagi. Jadi kena fahamlah hadis ni. Kalau seandainya dia tak nak juga, berdegil juga, hantar pulang. Yang susah bukan kita, yang susah dia, yang menyesal dia. Berapa banyak yang berlaku macam tu, marah-marah baru kahwin, marah-marah dah bergaduh, dah talak 3. Akhirnya dia menyesal, dah tak boleh rujuk lagi. Nampak? Sebab bila kita daftarkan 3, maka dia akan jatuh 3. Jangan buat macam tu. Jadi bila daftar tu cakap 1 je. Walaupun dilapaskan 3. Kita buat perbandingan. Jembatan itu kekuatan dia hanya 3 tan. 3 tan. Jadi sekarang ni yang masuk lori 10 tan. 10 tan tu. Apa jadi pada lori ni yang lalu jembatan yang hanya kekuatan 3 tan? Roboh jembatan tu. Berapa kali roboh? Sekali. Sekali roboh lah. Walaupun dia 10 tan, jatuhnya 1. Sama dengan talak ni. Menyebut 3, jatuhnya 1. Sebab itu, kalau boleh dinasihatkan, yang mana dah tercakap 3, nasihatkanlah. Kalau boleh dia boleh daftarkan 1, jangan cakap 3. Nanti masalah. Faham tak ni? Faham ya? Sebab ini berlaku kepada Abu Rukanah, ceritanya. Baik, kita teruskan lagi hadis yang 1108. Siapa nak baca? Seorang baca tak apa, terus. Saya baca. Okey, silakan. Hadis 1108. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan lain yang lebih baik daripadanya, bahwasanya Rukanah telah talak isterinya bernama Suhaimah, talak putus. Lalu ia berkata, Allah, saya tidak bermaksud melainkan 1. Maka Nabi SAW kembalikan dia kepadanya. Baik, catatkan dulu hadis 1108. Hadis boleh dipakai. Matan, ucapan 3 kali cerai, bracket talak, dalam satu kejadian dianggap 1 kali bercerai. Hukum sebagai satu ketentuan.
Jadi dalam hadis ini, ya Abu Rukanah ini mentalak isterinya bernama Suhaimah. Ya, Suhaimah Al-Batah namanya. Ya. Suhaimah Al-Batah ini diceraikan dengan talak 3. Tapi kata Abu Rukanah ini, dia bermaksud 1. Tak kiralah bermaksud 1 atau 3. Dalam hal ini jatuh 1. Sebab ya, penceraian itu berlaku 1 waktu. Sebab dalam Quran tadi kita katakan tiap-tiap cerai ada rojo. Cerai pertama ada rojo. Cerai kedua ada rojo. Cerai ketiga baru tak ada rojo. Jadi kenapa ada cerai yang langsung tak boleh rujuk dan menyalahi Quran? Jadi itu yang berlaku zaman Umar pernah berlaku kerana mereka banyak mempermain-mainkan cerai atau mempermainkan talak, lalu Umar jatuhkan 3. Jadi itu bukan jadi satu hukum tetap. Ya. Maknanya kalau seandainya berlaku macam tu, orang suka mempermain-mainkan ya, talak, ya, maka ya, pihak hakim jatuhkan terus 3 kerana dia dah cakap 3, ya, itu ya adalah hak hakim. Ya. Tapi sebab itu kita kalau nak mendaftar, kalau berlaku macam tu kepada keluarga kita, jangan daftar 3, daftarlah 1. Ya, sebab melapaskan tu pada satu waktu, bukan banyak waktu. Ya. Hanya pada satu waktu menyebut 3. Jadi daftarkanlah 1. Kalau nak selamat, nak selamat daftar 1. Mana tahu ya ada peluang, ya, dah sama-sama reda, sedar, dia nak pulang, adalah jalan pulang. Dah sejuk. Ya, kalau tak ada, kalau dah talak 3 macam mana nak pulang? Walaupun dah sejuk pun. Ya. Tak boleh nak pulang. Ya. Kan berat. Macam itulah pahaman daripada hadis ini. Ya. Baik, lagi. 119. Silakan. Tak apa, siapa-siapa boleh ulang. Sambung. Orang yang sama tak apa. 119. Hadis 119 dari Abi Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang disungguhkan jadi dan dipermainkan pun jadi, iaitu nikah dan talak dan rojok. Diriwayatkan dia oleh 4 kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Hakim. 1109 lagi, sambung. 1110. 1110. Dan disatukan riwayat bagi Ibnu Adi dan dari jalan lain yang dilemah, iaitu talak dan memerdekakan dan nikah. Satu lagi. 111. Dan bagi Haris bin Abu Usamah dan dari hadiah ini. Dan dari hadiah mereka syahid, ia dirangkutkan ya, tidak boleh bermain-main di dalam 3, talak dan nikah dan memerdekakan, kerana barang siapa ucapkannya maka jadilah sekalian itu, tetapi sangatnya lemah. Baik, catatkan sekali satu hukum ya. 1109, 1110, kemudian 1111. Satu hukum ya. Hadis lemah. Matan, dilarang main-main dalam urusan mengucap lafaz
kahwin, koma, talak, koma, rujuk dan memerdekakan hamba. Hukum lil irsyad. Baik, oleh kerana hadis ini digolongkan sebagai hadis yang lemah, maka lafaz kahwin, talak, rujuk, memerdekakan hamba, maknanya hanya sebagai satu irsyad. Irsyad ni mana hanya sebagai satu pimpinan saja, maknanya jangan dimain-mainkan. Sebab kadang dimain-mainkan itu jadi. Begitu juga dengan perkataan cerai juga jangan dimain-mainkan. Sebab bila dimain-mainkan itu jadi. Jadi untuk pimpinan, walaupun hadis itu lemah, tapi ia dijadikan sebagai pengajaran atau pimpinan. Cerai saja Ustaz. Kalau sebut pisah, Sama. Pisah ni sama dengan perkataan cerai. Bahasa dia. Tapi tengok nawaitu dia pisah apa. Kalau kita kata kita pisah tempat tidur lah malam macam tu. Itu tidak apa. Tak kena mengena. Itu bergantung pada nawaitu dia lah. Baik, ada lagi nak tanya. Okey, kita teruskan lagi 1112. Silakan. Orang yang sama baca tak apa, yang lain boleh sama. dating. Saya dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala ampunkan dari umatku apa-apa yang mereka diciptakan di dalam hati mereka selama tidak mereka kerjakan atau ucapkan. Muttafaq alaih. Cukup Ustaz? Yang satu dulu. Bacakan dulu hadis 1112, hadis sah. Hadis sah. Matan dia menunjukkan bahawa perbuatan dan ucapan yang teranggap ialah yang disungguh-sungguhkan oleh hatinya. Hukum lil irsyad untuk pimpinan. Maknanya kalau seseorang itu baru bercita-cita dalam hatinya tapi dia belum laksanakan, maka ia tidak dianggap dosa ataupun salah. Contohnya dalam hatinya dia berniat untuk menceraikan isterinya tapi tidak dilaksanakan, hanya dalam hatinya saja. Itu juga tidak termasuk dalam bab dosa.
Jadi dia belum cakap dan dia belum lakukan. Itu masalah hati ni Allah saja yang tahu. Terkadang seorang itu niat dia nak buat jahat, tapi kemudian dia tidak laksanakan kejahatan itu. Kadang di antaranya dia berdengki, tapi dia tak teruskan niat dengkinya. Semua itu menjadi pahala buat dia, dan tidak ditulis sebagai dosa. Tidak ditulis sebagai dosa. Dosanya bila dia laksanakan, barulah dia berdosa. Itulah kelebihannya. Yang dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari hal-hal yang baru ia niatkan dalam hati sebelum ia kerjakan atau dia ucapkan. Itu kelebihannya. Baru dalam hati, tidak Allah akan mengampuni. Belum dikerjakan atau belum dilapaskan. Ini kena fahamlah hadis ni. Baik, kita teruskan lagi 1113. Baca sambung yang tadi. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah gugurkan dari umatku, iaitu dosa, kekeliruan dan lupa dan apa-apa yang mereka dipaksa mengerjakannya. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dan Hakim, dan berkata Abi Hatim tidak bersabit. Catatkan 1113 hadis boleh dipakai. Matan, lafaz talak yang diucapkan kerana keliru atau lupa atau terpaksa atau dipaksa, terpaksa lain, atau dipaksa tidak dianggap sebagai talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Ada 3 perkara dalam hadis ini yang tidak menjadi satu kesalahan, iaitu kalau dia tersalah, terlupa, dipaksa. 3 perkara. Khotok, nisyan, ustukrihu. Dalam hadis tu al-khoto'a wan nisyana wa mastukrihu alai. Maknanya iaitu tersalah, terlupa dan apa yang dipaksa. Macam contoh seorang yang berpuasa. Dia puasa, tapi dia lupa yang dia sebenarnya berpuasa. Makanlah sungguh-sungguh sampai sendawa. Lepas sendawa barulah dia sedar, aku puasa. Jadi puasanya tetap sah. Allah bagi rezeki katanya. Kata Nabi, Allah memberi rezeki. Makan, sungguh-sungguh makan. Rupanya dia puasa. Jadi puasa tetap boleh teruskan. Tak payah batalkan. Dulu pecah Ustaz. Yalah. Jangan pula dah habis makan terlupa minum pula, baru ingat puasa. Habislah tercekik. Itu maknanya keistimewaan kepada umatku, umat Nabi, kalau dia tersalah atau terlupa.
Ya dipaksa contohnya misal kata dia dipaksa suruh menceraikan istrinya, kalau tak aku bunuh. Ceraikan istri kau sekarang enggak? Ya, cakap. Ya, ceraikan sekarang. Lalu dia pun dipaksa kalau tak dibunuh. Maka dia pun lapaskan. Maka ya hal itu sebenarnya tidak jadi. Ya. Tidak jadi cerai. Sebab Tidak jadi. itu hanya dipaksa. Ya. Samalah dengan orang yang dipaksa suruh mengucapkan kalimah. Contohnya kita punya kalimah la ilaha illallah. Ya, tapi ya kita dipaksa supaya mengatakan ya katakanlah tidak ada Tuhan melainkan Isa contohnya. Ya. Tidak ada Tuhan melainkan Isa adalah Allah. Jadi dipaksa, kalau tak kita dibunuh atau diazab, diseksa. Jadi untuk kita tak tahan daripada seksaan itu, kita pun mengatakan hal itu adalah dipaksa. Dipaksa. Tidak ada salah. Ya. Asal nawaitu atau niat kita ya ikhlas, ya mengikhlaskan ya Allah itu esa. Itu ya. Dan diterangkan juga bahawa hal ini juga kita kena tahu ya, kalau seandainya dia membunuh dengan tak sengaja dalam segi hudud pula, kalau dia membunuh dengan tidak sengaja, ya dia bukan terlepas daripada kesalahan, tidak. Dia kena hukum ya had atau apa, kena kifarah, kena denda, ya. Kena membayar denda atau kifarah. Jadi hal itu ya dia tidak terlepas walaupun dia tersalah membunuh. Jadi dalam hal hukum hudud, kalau seandainya berlaku demikian, ya dia kena tapi tidak dibunuh sebab dia tidak sengaja, tapi dia kena bayar diat namanya. Ya. Bayar diat iaitu ganti rugi yang perlu diberikan kepada keluarganya. Lagi siapa nak baca 1114? Silakan. Saya lagi. Okey, sila. Dari Ibnu Abbas, dia berkata apabila seseorang haramkan isterinya, maka yang demikian itu tidak apa-apa, dan dia berkata sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Baca keterangan? Tak payah. Keterangan tak payah. Okey. Tak payah, keterangan tak payah. Panjang. Hadis 1114 jadikan hadis sah. Matan, suami yang mengharamkan dirinya untuk bercampur dengan istrinya itu bukan talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini diletakkan bahawa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Demi sungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah SAW itu adalah contoh yang baik. Artinya Rasul juga pernah dia tidak mendekati istrinya dalam beberapa masa kerana sebab-sebab kedurhakaan. Jadi Nabi tidak mendekati istrinya. Jadi hal itu bukan artinya talak. Bukan cerai. Itu ada satu bab dalam Quran dikatakan babul ilak. Iaitu ilak. Ilak tu maknanya dia menjauhi istrinya
tidak tahu berapa jangka masa. Contohnya misal kata dia merajuk, dia tinggalkan isteri dia dengan kata-kata, ya, aku tak nak pijak lagi rumah ni. Ya, dia pun keluar merajuk. Ya. Itu bukan talak, ya. Artinya itu bukan talak. Seandainya si isteri tadi, ya, sabar, dia akan tunggu sampai bila-bila. Ya. Selagi suami tidak menyatakan talak ataupun cerai. Ya. Tapi dalam Islam, paling lama kalau isteri tak sabar, paling lama hanya 4 bulan. Ya. Kalau 4 bulan tidak ada berita, isteri tak sabar, dia boleh mengadu pada hakim. Dan hakim boleh jatuhkan talak. Ya. Itu baru jatuh talak. Tapi kalau seandainya 1 tahun sekalipun, isteri tak sabar buat diam, ya, dan suami pula tidak mengatakan cerai, ya, dah 1 tahun, ya, tengok 1 Syawal muncul pula di ke depan pintu. Contohnya. Ya. Artinya, ya, masih ada hubungan pertalian selagi dia tidak melafazkan cerai. Ya. Itu kena fahamlah. Itu bukan talak namanya. Ya, itu ilak. Tapi ada syarat. Nanti kita terangkan sambungan hadis ni. Cuba baca satu lagi. 1115. Baca. 1115. Dan bagi Muslim dari Ibnu Abbas, apabila seseorang haramkan isterinya, maka yang demikian satu sumpah yang wajib ia beri kafarat kerananya. Keterangan ada, catatkan 1115 hadis sah. Matan, orang yang mengharamkan dirinya untuk bercampur dengan istrinya itu merupakan satu sumpahan bukan talak. Hukum sebagai satu ketentuan. Buat catatan, kifarah, sumpah. Kifarah sumpah, surah Al-Maidah ayat 89. Ayat 89, satu, ya, memberi makan sepuluh orang miskin atau pakaian. Nombor 2, atau memerdekakan seorang hamba. Nombor 3, jika tidak dapati, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Itu ya. Maknanya dalam surah Al-Maidah ini adalah
bayaran atau kifarah. Ya, kifarah orang yang melakukan ilah ataupun sumpah. Jadi dia kalau nak pulang semula kepada isterinya, maka dia kena melalui proses ini, iaitu memberi makan 10 orang miskin ataupun memberi pakaian. Seorang satu pakaian, contohnya dibagi kain batik ke, satu orang miskin 1, 10 orang 10 pun boleh, atau memberi pakaian atau makan, ya. Dan ya, ataupun boleh memerdekakan seorang hamba, itu kita tak adalah. Ya, kalau seandainya yang atas ni tak ada, baru boleh puasa. Tak boleh terus puasa, ya. Terus puasa 3 hari tak boleh, kecuali kita tak dapati yang di atas. Nak bagi 10 orang miskin, tak jumpa pun orang miskin. Semua orang kaya yang ada. Ya. Yang miskin tak ada. Aduh. Contohlah. Jadi, ya, barulah puasa 3 hari. Itu namanya kifarah. Ya. Jadi, bab ini dikatakan sebagai bab ilah. Ilah, ya. Dalam bahasa Arab, alif ya, lam alif hamzah. Alif ya, lam alif hamzah. Bunyinya ilah. 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 Maksud ilah ni maknanya dia bersumpah meninggalkan isteri. Bersumpah meninggalkan isteri. Sama ada perkataan itu perkataan sumpah ataupun dia mengatakan aku tak nak balik lagi. Ya. Aku tak nak balik lagi. Ataupun dia katakan tak nak pijak lagi rumah ini. Jadi bahasa-bahasa itu dikatakan sebagai satu sumpah bagi dia. Ya. Jadi kalau seandainya dia balik, dia kena bayar kifarah. Ya. Dia kena bayar kifarah. Tapi untuk perempuan pula yang ditinggalkan, kalau dia tak sabar, ya, dalam akad nikah selalu disebut taklik, kan, suruh baca taklik. Jadi taklik itu maknanya dia kalau 4 bulan tanpa berita, si isteri mengadu kepada hakim untuk minta cerai, maka hakim boleh ceraikan. Kalau isteri tak sabar. Tapi kalau isteri sabar, itu saya cerita tadi, kalau setahun pun, ya, dia balik lepas tahun tu pun, dia tidak ada kata-kata cerai, ada hubungan lagi, tapi dia kena bayar kifarah lah. Jadi kifarah ini bukan hanya ilah, bukan hanya perbuatan ilah ni saja, tapi ya, kifarah sumpah ni berkaitan dengan apa yang kita sumpahkan. Contohnya kita kata, ya, seseorang lelaki yang berjumpa dengan doktor, kemudian doktor kata, mulai sekarang ni kau tak boleh rokok lagi. Kalau kau rokok, ya, kesihatanmu akan lagi teruk. Ya. Jadi dia pun dengarlah nasihat si doktor ni. Lalu balik kat rumah, dia cakap dengan isteri dia, dia kata, oh, ya, demi Allah aku tak nak rokok lagi lah lepas ni. Ya. Memang dia sumpah lah, kata demi Allah aku tak nak rokok lagi. Ya. Tengok-tengok seminggu kemudian, berasap lagi. Dah berasap. Kan? Langgar sumpah tak? Langgar. Jadi dia kena bayar kifarah ni. Kifarahnya sama yang tadi. Surah Al-Maidah. Ayat 89 tu. Dia langgar sumpah. Dia kena bayar kifarah tu. Ya? Tapi banyak orang tak tahu tu, Ustaz. Banyak ya, orang tak tahu. Banyak tak tahu. Ya. Kalau dia langgar sumpah, dia kena bayar kifarah. Ya, itulah kifarah dia, surah Al-Maidah ayat 89, termasuk dalam bab ilah pun bayar sumpah dia itu juga. Ya. Lagi? Siapa nak baca? 1116. Okey, silakan. Saya baca lagi, Ustaz. Okey. Dari Aisyah bahawasanya anak perempuan Al-Ja'un tatkala dipersatukan dia dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan ia hampir kepadanya. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Maka sabdanya, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Tuhan yang Maha Besar. Kembalilah kepada keluargamu. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Ya. 1116 hadis sah. Matan dia, boleh mencerai isteri dengan lafaz kinayah. Dalam braket kias. Dan dianggap sebagai penceraian. Hukum mubah. Baik. Ini cerita berkaitan dengan diri Rasul ya. Rasul ni dia sudah dikahwinkan dengan anak si Jaun atau puteri Jaun atau anak gadis Jaun. Ya. Jadi ya, setelah Nabi mana sudah dikahwinkan, Nabi ia dekati puteri Jaun. Lalu puteri Jaun ni kata, a'udzubillah minka. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Maknanya, si anak ni dia tidak suka dengan Nabi. Tak senang dengan Nabi. Bukan dia tak ikut agama Nabi. Ya, dia tak suka, tak senang dengan Nabi. Dia tak setujulah dia dijodohkan dengan Nabi. Macam itulah. Tapi ayahnya sudah mengahwinkan Nabi dengan anak ini. Ya. Apa kata Nabi? Ya, sungguhnya engkau berlindung dengan dengan Tuhan atau Zat yang Maha Agung. Mana engkau punya perlindungan itu betul. Engkau sudah berlindung dengan Allah. Betul. Ya, sekarang ya, aku lepaskan engkau kepada keluargamu ataupun aku pulangkan engkau kepada keluargamu. Jadi bahasa ini namanya bahasa kinayah. Kias. Artinya, kalau macam tu tak apalah. Kau balik je lah ke rumah keluargamu. Jadi artinya itu lafaz cerai secara kinayah. Itu pun jadi perkataan cerai. Ya. Artinya puteri Jaun ni dia tidak mau bersuamikan Nabi. Macam tu. Ya. Jadi Nabi tidak memaksa. Dan Nabi katakan betul engkau berlindung dengan Tuhan yang Maha Agung. Tapi sekarang bolehlah kau kembali kepada keluargamu. Ya. Itu kisah benar terhadap diri Nabi. Ya. Itu bahasa tu dikatakan apa? Kinayah. Mana lafaz kinayah? Baik, lagi? 117 dari Jabir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada talak melainkan sesudah nikah, dan tidak ada kemerdekaan melainkan sesudah dimiliki. Diriwayatkan dia oleh Abu Ya'la dan disahkan dia oleh Hakim, dan lagi? Dia itu maklul. Lagi 1118 dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Al-Muswar bin Makramah seperti itu juga, dan isnadnya hasan tetapi maklul juga. 1119 dari Amr bin Su'aib dari bapanya, dari datuknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nazar bagi anak Adam di barang yang ia tidak miliki, dan tidak ada kemerdekaan baginya pada hamba yang ia tidak miliki, dan tidak ada talak baginya pada perempuan yang ia tidak miliki,
dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan ia sahkannya, dan diriwayatkan dan Bukhari bahawasanya hadis itu yang paling sah di antara hadis-hadis yang datang di dalam urusan itu. Lagi siapa nak baca last sekali? Last one. Saja. Siapa nak Pendengarkanlah baca? suara. Yang teringin nak baca. Atau yang Kangku, terlampau Kangku tak nak baca. mengantuk tu. Terlampau mengantuk tu boleh baca. Boleh Sadaqallahul-Azim. Cepat. Penutup. Penutup, last one. 1120. Siapa nak baca ni? Okey, silakan. Bacalah. Bolehlah. Nanti baca. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, sabdanya diangkat kalam dari 3 orang, dari orang yang tidur hingga ia sadar, dan dari anak kecil sehingga besar, dan dari orang gila sehingga ia sembuh. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmizi, dan disahkan dia oleh Hakim dan dikeluarkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya. Okey, catatkan dulu. Hadis ada 3 hadis yang satu hukum ya. 1117, 1118, 1119. Ada satu hukum. Hadis sah. Matan, ta'liq talak boleh di dalam sesudah terjadi perkahwinan. Hukum mubah. Hadis 1120, hadis sah. Matan dia, perkataan cerai yang diucapkan di waktu tidur, tidak sedar atau di waktu gila, tidak dianggap penceraian. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey ya, hadis 1117 sampai 1119 ini. Ya, berkaitan ya, cerai ya mestilah orang sudah kahwin. Nak memerdekakan hamba, kalau ada hamba barulah boleh memerdekakan ya. Itu juga macam mana bercerai tapi dia belum kahwin ya. Aku ceraikan kau dengan talak 3 tapi tak kahwin lagi ya. Kan tak logik ya. Jadi itu berkaitan dengan hadis 1117 sampai 1119 ya. Jadi ke hadis yang 1120 ni, ini penting diambil tahu ya, sebab hal ini adalah berkaitan dengan dosa pahala. Ya. Baik, ya, dosa pahala ni diangkat oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang tidur sehingga dia terjaga. Satu, tidur sehingga terjaga. Yang kedua, anak-anak sehingga balik. Dewasa ni mana balik.
Ketiga, orang gila sehingga ia berakal atau sioman atau sedar. Jadi selama dia dalam keadaan itu tidak ada dosa pahala buat dia. Ya. Mana tidak dianggap dosa. Contohnya saya kata perempuan terlampau letih, ya. Balik dari Melaka lah contoh, ya. Jam terus, ya. Balik letih sangat, ya. Dah solat Isya itu ini tidur. Ya, jaga pukul 10 pagi. Terlampau letih. Balik umrah lah Ustaz. 10 pagi baru terjaga contohnya. Ingat, ya. Semasa kita tidur tadi tidak dianggap dosa kerana meninggalkan solat subuh. Tapi bila dah terjaga, itulah solat subuh kita. Kita bangun pukul 10, kita buat solat subuh 2 rakaat. Itulah solat subuh kita. Tak cakap qada ke apa benda? Itu bukan qada. Itu solat subuh betul kita. Sebab kita terjaga masa itu. Ya? Tidak ada qada lagi. Itulah solat subuh kita. Ya? Tidak dianggap dosa kerana kita tadi tertidur. Begitu juga dengan kanak-kanak, dia tidak berdosa. Dia berdosa sehingga dia balik. Kalau dah balik, dah dewasa, balik maknanya dia baru dianggap sebagai dosa. Dosa pahala buat dia. Yang ketiga, kalau dia gila. Ya. Gila ini tidak dianggap dosa sehingga dia sioman. Dia berakal ataupun dia sedar, sembuh daripada gila tadi. Itu baru dianggap dosa. Inilah berkaitan 3 perkara ni kalau kena kita ambil tahu dari hal tentang diangkat dia kalam. Diangkat kalam tu maknanya diangkat tulisan dosa pahala kita. Ya. Sebab itu, ya, dalam keadaan cerai pun dimasukkan juga dalam bab ni. Ya. Dia tidur ngigau. Ya. Ngigau. Menyebut perkataan talak. Ngigau dia talak bini dia. Ya, contohnya. Itu tidak dikira. Ya. Sebab dia mengigau. Itulah penutup untuk bab talak. Ya. Sekarang kita masuk bab rujuk. Saya nak tanya sampai hadis last kali nombor hadis ke apa ya? Last kali. 112 23 1123. 1123. Itulah buku apa? Buku dia? Sekarang Nombor 4. Buku 4. Nombor 4. Buku 4 ya. Dah.